Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, ruang dan kesihatan untuk kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian daripada saya mengenai ilmu tajwid dan bacaan Al-Quran dalam riwayat Hafs an Asim. Jadi seperti yang sebelum ni, kita sambung balik pengajian kita, yang mana sebelum ni kita dah habis dah silibus dalam buku tajwid sebenarnya. Saya tak tahu nak buat slide apa lah. Jadi kebetulan hujung minggu ni ada bentang sikit pasal wakaf dan ibtidak. Alang-alang tu kita bagilah sekali lagi bab wakaf dan ibtidak. Slide ni baru siap tadi baru ni. Jadi kita sambung balik bab wakaf dan ibtidak. Wakaf dan ibtidak ni kita kena tahu, wakaf tu maksudnya berhenti. Ibtidak tu kita nak mula kat mana bila kita berhenti. Yang tu yang penting. Kalau yang dekat luar tu dipanggil wakaf, berhenti juga. Jadi bahasa Melayu tu ambil bahasa Arab lah. Wakaf, tempat istirahat, tempat berhenti. Okey, wakaf ni kalau dari segi maksudnya, kita memutuskan suara dan mengambil nafas baru untuk memulakan bacaan yang berikutnya. Maknanya kita baca, kita nak stopkan nafas kita di situ, dan mesti wajib kita mengambil nafas yang baru, barulah dikira dia adalah wakaf. Kalau kita baca, kita berhenti tapi kita tak ambil nafas baru, tu tidak dikira wakaf, dikira saktah. Maknanya kita berhenti dalam nafas yang sama dan memulakan bacaan. Contohnya dalam surah Yasin kan ada kan, mimma ruqadina hadza. Satu dalam juzuk 30, kalla bal rana ala, itu saktah. Yang wakaf ni yang kita selalu buat dalam Al-Fatihah dan surah-surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tak bunyi pun tak apa, tapi kena ambil nafas baru, barulah dikira wakaf. Dan ada juga orang tanya, Ustaz, sembahyang sunat tu wakaf macam mana? Jadi sembahyang sunat pulanglah nak wakaf kena wasal. Kalau rasa kita boleh wasal ke 7 ayat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Dia wakaf ni apa tujuannya? Sebab tak cukup nafas lah. Kalau cukup nafas, semua orang nak baca satu muka surat tu satu nafas je, kalau boleh. Jadi kena belajar bab wakaf ni. Okey, ibtidak dia pula bermaksud kita nak mulakan bacaan selepas daripada kita berhenti tadi. Okey, wakaf dan ibtidak pada tempat yang betul akan memberi makna yang tepat dan tidak merosakkan makna pada satu-satu ayat. Jadi bila kita ada ilmu wakaf dan ibtidak ni, kita tidak mencacatkan maksud ayat itu. Sebab Al-Quran ni kalau kita salah berhenti sikit je, dia jadi maksudnya lain. Contohnya, Inna Allah la yastahi an yadriba masalah. Mana ayat tu Allah nak mencela orang lain,
Tapi kalau kita silap berhenti innallaha la yastahyi situ, jadi ayat tu macam kita nak cela Allah pula. Jadi macam mana solusi nak menyelesaikan masalah wakaf dan ibtidak ni? Salah satunya belajar. Yang kedua, belilah Quran yang ada tanda wakaf dan ibtidak. Saya pegang promo, saya memudahkan urusan. Contohnya dekat tangan saya ni lah. Beli sendiri lah, kat Shopee ada. Dia ada warna hijau, warna merah. Kadang-kadang yang ni pun tak cukup nafas juga nak ikut. Dalam masa yang sama kena belajar. Kuncinya belajar ya sebenarnya. Ni sebab kita bukan 24 jam bersama dengan guru, tapi keinginan nak membaca Al-Quran tu ada. Jadi solusinya inilah salah satunya, beli Quran wakaf ibtidak. Okey, seterusnya daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami hidup satu waktu dahulu di kalangan kami dianugerahkan iman sebelum Al-Quran. Surah Al-Quran masih diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mempelajari halal dan haram di dalamnya, arahan dan larangannya, serta kami juga mempelajari cara untuk wakaf. Jadi belajar wakaf ni bukan zaman Abu Aswad Ad-Du'ali selepas bunuh Islam. Maknanya wakaf ni dah lama dah belajar. Dan Ibnu Ajazan menyatakan bahawa kalam Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini adalah bukti mempelajari wakaf adalah ijma' para sahabat. Mana zaman sahabat lagi dah belajar wakaf dan ibtidak, bukan benda baru lah. Cumanya dia tajwid benda lain. Tajwid ni kita mencantikkan dari segi makhraj, keluarnya huruf kita, sifat huruf kita. Wakaf ibtidak ni dia bincang nak berhenti bagi makna tu cantik, lafaz tu cantik. Cumanya ulama-ulama ke depan ni digabungkan dalam satu buku tajwid itu adanya bab wakaf dan ibtidak. Kalau tidak, kita kena beli kitab wakaf satu, kitab tajwid satu. Okey, ini antara ni lah. Imam Ghazali kata wakaf ialah hiasan tilawah, hiasan pembaca menyampaikan apa yang dibaca. Maknanya bila kita faham wakaf ibtidak, maksud tu sampailah. Tak ada masalah. Okey. Ni nampak dalam ni tanda-tanda wakaf yang ada dalam Quran lah. Wakaf lazim. Sebab saya buat PDF ni. Okey, ni tanda-tanda wakaf lah. Saya semua dah tahu ni. Kita selalu jumpa sebab kita selalu baca Quran kan. Lam, sidi dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tengok bab yang seterusnya. Dia berkurang sikit. Sebab saya tak buat dalam PowerPoint kali ni sebab dia kena print bagi kat pelajar. Okey, jap. Boleh insya-Allah. Okey. Sebab kita nak wakaf dia ada 4 sebab. Okey, sebab yang pertama dipanggil ikhtibari. Mana kita berhenti pada sesuatu kalimah bagi tujuan untuk menguji. Ini biasanya guru guna wakaf ini menguji adakah pembaca mengetahui sama ada huruf ta di akhir kalimah itu ta maftuhah ataupun ta marbutah. Ta maftuhah tu ta yang senyum yang ada titik atas 2. Ta marbutah tu biasa orang panggil ta perempuan, yang mana ta yang bulat dan ada titik. Kebiasaannya untuk huruf ta marbutah ataupun ta maftuhah ini guru nak uji bila mana wakaf pada kalimah itu bunyi akhirnya huruf ha ke bunyi akhirnya macam huruf ta. Contohnya muslimah ke muslimat. Jadi ni wakaf ni adalah wakaf ikhtibari. Boleh tak guna wakaf ni? Harus kita guna. Cuma untuk memulakan bacaan di tempat wakaf, seterusnya menyambung bacaan dengan kalimah seterusnya jika sekiranya makna ayat tersebut mengizinkan. Maknanya wakaf ni kalau kita guna, kita kena tengok maksud tempat kita berhenti tu cantik tak, sama ada boleh tak kita teruskan kalimah selepasnya ataupun kita kena undur ke belakang sedikit. Tu dah. Yang kedua adalah wakaf ittirari. Wakaf ittirari berhenti pada sesuatu kalimah atas sebab darurat. Contohnya ketika kita baca Al-Quran, kita batuk ataupun bersin.
menguap. Benda tu yang berlaku secara spontanan. Tapi tak ada lagi lah tengah baca Quran ada orang mari cokek bagai, tak ada lagi kan. Kita pun melantah dan sebagainya. Jadi kalau ini dia cokek itu spontan juga. Tapi kalau guru saya, kalau kita berhenti terlampau lama dalam membaca Al-Quran tu, dan berhenti itu disebabkan urusan dunia, angkat call, balas WhatsApp, pergi buka pagar orang datang, tutup Quran, mulakan balik dengan isti'azah lah. Sebabnya bila berhenti lama balas WhatsApp tu, dia macam kita bercakap. Sebab saya pernah tanya guru, sahabat saya lah, guru lah dekat sekolah, dia kata, saya tanya boleh tak ketika solat kita bercakap batal? Betul, kita bercakap batal. Kalau kita tengok makruh, kita tengok kan makruh. Kalau kita baca WhatsApp, kan kita solat kan, saya solat handset ke depan tak? Kita solat, imam baca panjang, WhatsApp masuk, kan ada notification naik kan, ada balik ke contoh, kita baca WhatsApp tu batal tak solat kita? Pernah dengar tak soalan ni? Saya tanya sama kawan saya lah, sebab dia mengajar fiqh dekat Negeri Sembilan. Dia kata batal. Sebab batal. Kalau balas WhatsApp, dia kata, untuk yang baca WhatsApp tu, dia kata ada dua pandangan. Tapi kalau balas WhatsApp tu, kan, contohnya balas WhatsApp tu batal. Sebab apa? Sebab kita macam dalam perbualan dah. Jangan main-main dah. Jadi kalau nak solat, nak letak handset ke depan, pusing ke belakang, baca pula jenama ke belakang pula, lubang kamera ada berapa pula kan. Okey, kita sambung balik. Jadi wakaf itirari, wakaf yang darurat, nak terkencing dan sebagainya, kita boleh berhenti secara mengejutkan. Okey, dan dia bagi tahu seterusnya kita menyambungkan bacaan kita dan memulakan bacaan sama juga kalimah yang terbaik, sama ada meneruskan ataupun ke belakang ataupun teruskan sahaja. Yang ketiga adalah wakaf intizari, yang mana berhenti pada sesuatu kalimah dengan tujuan untuk menghabiskan khilaf qiraat. Yang ni siapa belajar ilmu qiraat, dia akan tahulah wakaf di mananya. Kita nak menghabiskan khilaf pada dia, ayat panjang, nak selesaikan satu khilaf-khilaf itu. Ni. Dan yang terakhir, yang inilah yang paling penting kita kena ingat, wakaf ikhtiyari, mana berhenti pada sesuatu kalimah mengikut kehendak kita sendiri. Ada 4 bahagian: wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qabih. Memberhentikan bacaan dengan pilihannya tanpa dipengaruhi sebab-sebab yang terdapat dalam wakaf ikhtibari yang tadi ataupun wakaf iktirari. Okey, wakaf yang perlu kita ingat. Sebabnya kenapa perlu kita ingat? Sebab wakaf ni untuk diri kita sendiri, kita yang berhenti di situ. Yang pertama adalah wakaf tam. Dan wakaf ini, pada kalimah wakaf tu maksud pada wakaf kalimah yang sempurna. Mana bila kita berhenti, mana maksud kalimah itu ataupun ayat itu sempurna. Dan dari segi kalimah selepas lafaznya tidak ada hubungan dari sudut lafaz. Mana dari segi lafaz dia pun cantik, dan kalimah selepas maknanya tidak ada hubungan dengan dari sudut makna bila kita wakaf. Contohnya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, muflihun tu mana penutup ayat itu. Mana di situ dipanggil wakaf tam. Mana sempurna kalau kita wakaf di situ dari segi lafaz dan maksudnya. Yang kita selalu buatlah alhamdulillahi rabbil alamin. Habis satu ayat. Mana wakaf tadi kita habiskan satu ayat. Yang kedua, wakaf ikhtiyari adalah wakaf kafi. Wakaf kafi ni wakaf pada kalimah yang sempurna maksud dia. Maksudnya sempurna. Dan kalimah dia pula tidak ada hubungan dengan lafaz. Mana dia tak kacau dari segi lafaz dia, tetapi ada hubungan dari sudut makna. Dia ada,
Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Okey, cuba tengok ayat yang ketujuh tu. Dia kata dia ada hubungan dari segi makna. Jadi kita kena tengok adakah khatamallahu 'ala. Jadi tak cantik dari segi lafaz. Sebabnya kalau kita tengok di depan sikit ada kalimah sam'ihim. Jadi di situ adalah waqaf yang cantik dan tidak kacau dari segi lafaznya. Sebenarnya bergerak ni, tapi kena beritahu juga. Dan yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf hasan ni waqaf yang sempurna juga, dan lafaznya sempurna, cuma ada kaitan dari segi makna. Contohnya ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Tak ada masalah dari segi makna dan tak ada masalah dari segi lafaz, cantik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tergantung. Rabbil alamin, Tuhan sekian alam. Boleh berhenti di sini, tapi tak cantik dari segi maksud. Sebab dia kata dia ada hubungan dari segi makna, tapi janganlah buat lagi Alhamdulillah. Sebab minggu lepas belajar lafzul jalalah kan, boleh waqaf dengan kalimah Allah 246. Hari ni kita pun berhenti Alhamdulillah. Lepas tu belajar waqaf pula Rabbil alamin. Salah lah. Jadi tak cantik lah dari segi pelajaran. Belajar pandai dah, faham dah, cuma nak aplikasi tu tak pandai. Okey, dan yang terakhir waqaf qabih. Waqaf qabih ni ada yang guna seperti waqaf ini kalau kita gunakan juga jadi cacat dari segi makna dan lafaz. Sebab apa? Kita berhenti tidak kena dari segi maksud dan lafaz ayat itu. Contohnya tadilah innallaha la yastahi. Kita berhenti situ, nak berhenti kan tak? Innallaha la yastahi. Bunyi pun susah dah. Dari segi maksud pun dia salah. Dari segi makna pun dia jadi macam kita mencela Allah, bukan Allah mencela orang tu kan. Okey, ini tak ada masalah. Pembahagian waqaf ibtidak ni, kita memulakan daripada bacaan itu. Habislah waqaf. Yang penting kena ingat, setiap tanda dalam Al-Quran itu kita tahu. Ni biasa lam alif kan. Sekarang lam alif Quran version baru dah tak ada lam alif. Sebab apa? Timbul perselisihan pendapat ulama Madinah. Dia kata kalau Quran lama-lama dulu ada yang tak ada dan ada yang ada. Sebab ada yang kata bila berhenti pada lam alif itu cacat dari segi maksud. Tapi Quran yang terbaru ni dia kata boleh berhenti pada kalimah lam alif tu, yang macam ni lah lam alif tu, tapi kena ambil belakang. Boleh. Kalau saya dulu saya menghafal lam alif tu buta pagi, berhenti siap. Jadi terbiasalah sampai sekarang lam alif tu lah. Tapi sekarang ni ikutlah Quran yang kita baca. Okey, kita sambung balik bacaan kita surah Al-Baqarah, muka surat 31. Besar dah, saya besarkan sikit lagi ya. Siapa yang dah hafal boleh hafal sama-sama. Yang tak ingat boleh tengok skrin ataupun boleh buka mushaf. Al-Hajj, cerita pasal haji lagi tadi. Kena ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Ini waqaf itirari, maknanya waqaf yang kita
belajar. Wakaf belajar ni dia panggil banyak kan, kita baca Quran kuliah maghrib ni banyak wakaf. Maknanya dibolehkan sebab kita nak belajar. Bukan saya saja kita wakaf banyak. Okey. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ. Kita baca lagi sekali ya. Cumanya kena tengok elok pada fihinnal hajj fala. Sebab ada gunnah di situ. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ. Okey, lepas tu kita nak ibtidak di mana? Wakaf dari sini dah. Ambil nafas lain. Kita nak ibtidak mana? Fala rafasa wala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Okey, cantik dah. Kita nak bagi sikit lagi. Pada kalimah al-hajj, dia adalah qalqalah akbar, maknanya kita kena tahan sekejap seperti ada kata dua harakat. Wala jidala fil hajj. Pandai semua tu. Dia jadi tegur tu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Minggu lepas kita belajar bab lafzul jalalah. Jadi bila wakaf di sini kita boleh wakaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Cadangan saya 4 sudah. 6 tu panjang sangat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Yang mana kalau kita nak baik kes ni pada kalimah fadlam. Kenapa? Sebab kalau belah Kemboja lah, sebab suka nasi di Kemboja kan. Kalau Kemboja ni dia banyak terlantun pada huruf ta. Jadi ramai yang menganggap huruf ta ni sebahagian daripada huruf qalqalah. Jadi tabtagu fadlan min rabbikum. Sedap tapi salah. Apa ni tak apalah, semua dah tahu dah huruf ta ni. Baiki sikit Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Cepat belajar tu baiki. Fa idza sebab apa? Sebab kita tentukan dengan huruf zai. Dia jadi arafatin fazkurullah. Jadi dah tertukar huruf. Dia jadi lahnu jali lah. Kesalahannya berat.
Jadi kita nak huruf zal kena sentuh dengan gigi belah atas ni. Min arafatin fadhkurullah. Okey, cantik. Fadhkurullah 'indal mash'aril haram. Mash'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Okay, kalau dalam ilmu tajwid, dia pergi pada mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi itu kalimah. Musaqqal tu sebab ada tasydid ataupun sabdu. Kalau mat lazim harfi huruf alif lam mim, itu harfi. Okey, sekarang ni kita nak bincang harakat. Berapa harakat? 4, 5, 6. Mana satu? 6 harakat kan? Kena buat tak? Kena buat lah. Sebab kita tahu dah, kita belajar. Berapa kali kita jumpa sehari? Setiap hari ya, jumpa kan? Dalam kalimah ad-dallin. Cumanya ada ulama, guru dia kata boleh baca dengan 4 dengan 5 dengan 4 dengan 5. Saya lebih pada 6 lah, sebab saya belajar 6 lah. Setiap guru ni dia ada hujah dia sendiri. Saya hujah saya 6 lah. Kalau tak cukup tu tegur lah. Jangan apa dia ajar dia tak buat. Jadi kita buat sekali lagi kan. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Terus thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Okey, kita bagi cantik sikit lagi pada huruf ha. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Ya. Yang tak cantik thumma afidu min haitsu afa. Haitsu afaka, haitsu afa. Haitsu afa. Sebab apa? Huruf ha sama dengan ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah. Alhamdu, bukan alhamdu. Sama aja kan. Jadi kena jaga huruf ha ni bukan sahaja dalam surah Al-Fatihah sahaja. Okey, boleh sekali lagi kan. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra.
tahan lama sangat dia jadi qalqalah akbar. Kita nak lepas tu je kubra. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ringan je. Jangan tahan. Nanti dia jadi tertukar dah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu tak nak. Yang tu bila huruf qaf itu ada sabdu ataupun 5 huruf baju dan kota tu ada sabdu saja baru boleh kita tahan. Macam tadi minal hajj, yani fil akhirati min khalaq. Semula wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة siapa boleh jawab nak ambil mana? Nak ambil mana? Untuk ini baca semua ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ambil Rabbana kali. Jadi ambil Rabbana. Tadi kita dah berhenti hasanah. Kalau kita nak berhenti hasanah, kita nak ambil wa fil akhirati hasanah boleh. Tapi saya cadangkan ambil Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Lepas tu sama ada nak ambil waqina adzabannar ataupun nak ambil daripada satu ayat je terus. Mana Rabbana sampai habis. Kita buat semua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Ambil wa fil akhirah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tahu kan kita selalu baca, tapi saya cadangkan kalau baca doa habiskan je lah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau boleh teruskan je. Sebab dia masuk dia cantik, senang. Sebab kita selalu dengar. Cumanya sebelum bab lafzul jalalah, sebelum daripada kita puasa itu kita belajar ingat bab ra. Ni tafkhim ke tarqib? Tarqib ke tafkhim? Tak nak tebal dah, kita terang bahasa Arab pula. Tarqib ke tafkhim? Ramai anak murid Ustaz Saiful dalam ini. Kat belakang tu separuh bahasa ke 90%. Tarqib ke tafkhim? Tafkhim. Tafkhim maksudnya tebal. Betul dah tebal tu. Tu Haji cakap betul dah. Cumanya kalau boleh kita rojak sikit dengan bahasa Arab. Kalau boleh lah. Kita guna istilah wasal. Kau hebat orang tak ada harus kan. Tak boleh wasal di sini tu Haji. Padahal nak cakap tak boleh sambung je. Tapi bila kita tu wasal. Baru lepas raya tu hebat kan. Okey, jadi ni baca dengan tafkhim. Maksudnya kena baca dengan tebal Saya dah hurai, dah pandai dah tahu dah. Okey, yang terakhir ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Okey, sebelum kita habis, sebab tadi ada orang tanya satu soalan dalam surah
kita selalu baca setiap malam. Pada ayat yang ke-18, saya pernah bagi tahu dah dulu, tapi tak apalah, saya bagi tahu lagi. Ingat lagi tak? Wa yaqbid ka wa yaqbid. Nanti ilmu ni saya nak letak telinga seorang-seorang. Bunyi tak huruf nun tu? Kena bunyi kan huruf nun. Kalau tak bunyi tu dia tak sempurna lah kita baca. Ya, saya besarkan sikit tulisan. Dah nampak dah. Tak isyak lagi kan? Okey. Mana kita nak bincang? Sini. Okey. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Okey. Yang tak berapa cantiknya wa yaqbid. Tu jelas dah. Salah. Saya guna istilah salah tu tak tepat lah. Wa yaqbid. Wa yaqbid. Tak tepat. Kalau wa yaqbid boleh tak? Wa yaqbid. Bin. Tak ada. Sebab tak ada huruf ta. Dia nak adanya huruf ta dan adanya huruf nun. Kenapa bunyi wa yaqbid? Kenapa ada tu? Sebab nun tu dia ada sifat gunnah. Kan kita biasa seperti ada setengah kalimah kan. Jadi yang ni pun kena ingat lah. Fawqahum saffatin wa yaqbid. Ni saya jelaskan sebab nak bagi tahu, tapi janganlah baca surah wa yaqbid. Sungguh dia siapa tengok tu. Tak boleh dah. Cumanya kita kena tahu, kena bunyikan huruf ta dan kena ada sekali dengan huruf nun. Bunyi itu bukan maksudnya melantun wa yaqbid wa yaqbid. Itu salah. Bid tak nak. Kita nak wa yaqbid. Kita try Awalam yarau ila at-tayri fawqahum slow lah, lepas Assalamualaikum tu nak dengar. Fawqahum sad fa tu mak lazim kalimah musaqqal dan 6 harakat dan terjun tu saffatin wa yaqbid. Semula dah. Fawqahum saffatin wa yaqbid. Alhamdulillah. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Tafkhim ke tarkib? Ada lagi. Tafkhim ke tarkib? Ipis dah. Sebab huruf sad dia boleh baca tebal, tapi saya cadangkan baca dengan ipis dah. Sebab huruf sad tu berbaris bawah. Kalau sad tu berbaris dhammah ataupun fathah bagi atas ataupun bagi hadapan, memang kita kena baca tebal lah. Contoh, jadi bikulli syai'in basar. Tebal. Jadi bikulli syai'in basir. Tapi kita selalu tebalkan pada syai'in qadir. Tak boleh lah. Sebabnya syai'in memanglah dengung tu dengung yang tebal, sebabnya dengung dengan huruf qaf. Tapi untuk kalimah qadir kita tak boleh baca dengan tebal, sebab huruf dal itu baris kasrah. Syai'in qadir. Boleh. Ada soalan? Tak ada.
Okay, kalau tak ada soalan, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Kalau ada soalan, kalau mampu saya jawablah, sama ada dalam kuliah ataupun WhatsApp personal lah. Jadi kita berhenti sini dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan lidah kami, fasihkanlah lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Tuturkanlah kami dengan kalimah-kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami baca kalimah-Mu dengan silap, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkanlah kami dalam beribadat kepadamu sama ada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.